A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini kita akan memperkatakan berkenaan dengan diri manusia. Sebelum kita melangkah mempelajari ilmu tasawuf, kita perlu mengenali diri kita. Diri kita ni ada dua, iaitu yang zahir dan yang batin. Yang zahir ini dia ada nyawa. Nyawa dan jasad digabungkan oleh nafas. Maka jadilah manusia yang tidur. Kemudian Allah Ta'ala memasukkan ruh. Ruh tadilah yang berfungsi. Kalau seorang itu dia tidur, dia tidak ada ruh. Dia hanya ada hayat, hidup. Dia ada nyawa. Nyawa tadi diikat kepada jasad tadi, diikat oleh nafas. Jadi kalau seseorang itu tidak ada nafas, maka nyawanya akan tercabut dari jasad. Itu kita panggil dia adalah jasad. Yang dimaksudkan manusia ini ialah ruh itu. Ruh merupakan pemandu. Dia masuk ke dalam manusia. Ruh inilah yang mempunyai pendengaran, penglihatan. Manusia ada mata, tapi dia tidak ada penglihatan. Apabila masuk ruh, maka itu dipanggil, maka ruh itu ada penglihatan, ada pendengaran, ada percakapan dan sebagainya. Tapi yang penting sekali di dalam ruh ini ada hati. Hati itu sentiasa berhubung dengan akal fikiran dan sentiasa berhubung dengan nafsu. Bila kita sebut hati, maka dia berkait dua perkara. Pertama, dia berkait dengan akal, dan yang kedua, dia berkait dengan nafsu. Inilah yang kita nak fokuskan di dalam ilmu tasawuf. Seseorang yang nak mengamalkan ilmu tasawuf, dia kena faham yang ini. Dia faham di manakah letaknya nafsu, di manakah letaknya akal. Untuk mudah kita faham, semakin selesa seorang itu, semakin kuatlah nafsu dia. Semakin tidak selesa seorang itu, semakin kuranglah nafsunya, dan dia akan mengikut akal fikiran. Seseorang yang sakit, dia mulalah menghilangkan nafsu, dia mula meninggalkan nafsu dia. Seorang yang sakit, seorang itu dia dihina oleh orang, dia duduk di tempat yang tak selamat, dia dipenjarakan. Kesemua ini menyebabkan dia semakin tidak selesa. Dia lapar dan dahaga. Dia diburu oleh orang. Dia ada dalam keadaan kesusahan. Orang-orang ini dia dah semakin kurang nafsu dia. Apabila kurang nafsu dia, dia mula berfikir. Mula dia menurut akal fikiran dia. Maknanya dia semakin jadi baik. Manusia ini kalau dia susah, dia sakit, dia semakin jadi baik. Sebab dia sudah meninggalkan nafsu dia. Tetapi sebaliknya, seseorang hamba Allah ini, apabila dia kenyang, dia dapat pangkat, dia dapat kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, dia disanjung oleh orang, dia kaya, duit dia banyak, dia ada pengaruh, dia selamat, maka semakin kejamlah orang ini. Sebab apa? Semakin selesa hidup dia, semakin banyaklah dia menurutkan hawa nafsu dia. Itulah keadaan manusia. Oleh kerana itu, kita mesti gunakan akal. Walaupun kita duduk di tempat yang baik, di tempat yang selesa, disanjung oleh orang dengan kekayaan, tapi jangan kita lupa bahawa kita sedang diperangkap oleh nafsu.
Jadi berhati-hatilah kita melihat nafsu itu sedang menggoda kita, dan syaitan juga masuk melalui nafsu-nafsu ini. Jadi apabila kita nak mendalami kehidupan sebagai seorang yang soleh, sebagai seorang yang tasawuf, yang sufi, kita kena mengintai adakah hati kita ini menurut akal fikiran ataupun dia menurut hawa nafsu. Kadang-kadang kita merasakan hati kita menurut akal fikiran, tetapi kita diperdayakan oleh hawa nafsu. Contohnya apabila kita dalam keadaan pangkat kita tinggi, tiba-tiba dihinakan kita, apa perasaan kita? Kita berasa nak marah. Jadi kemarahan itulah maksudnya nafsu sudah masuk campur. Tetapi berbanding kalau kita tengok misalnya sahabat Rasulullah dulu, Abu Bakar As-Siddiq, walaupun dia orang yang kaya, tapi dia merendah diri. Umar Al-Khattab, walaupun dia jadi khalifah, dia boleh pakai pakaian yang macam mana pun, tetapi dia memilih sehelai pakaian. Sebab apa? Nafsu tidak boleh mempengaruhi Umar Al-Khattab, walaupun dia jadi pemimpin yang besar. Nafsu tidak boleh menguasai Osman Affan. Dengan kekayaannya, dia telah membelanjakan kekayaannya pada jalan Allah. Umar Abdul Aziz contohnya, dia khalifah. Seluruh alam timur dan barat adalah di bawah kekuasaan dia, tetapi nafsu tidak boleh menguasainya. Harta-harta dia serahkan kepada Baitul Mal. Walaupun dia memegang tampuk yang tinggi, tetapi hati dia tidak dikuasai oleh nafsu. Kita bayangkan dalam kehidupan kita hari ini, banyak manakah nafsu telah mempengaruhi kita. Bila nafsu mempengaruhi kita, kita tidak dapat berfikir lagi. Tapi kita rasa kita boleh berfikir, tapi berfikir sebagai seorang manusia yang egoistik, seorang manusia yang mengikut hawa nafsu. Jadi dalam hal ini kita kenalah berhati-hati, sebab apabila mengikut hawa nafsu, akhirnya kitalah yang akan hancur. Kita tidak sempat nak beribadah kepada Allah, kita tidak sempat merenung dan berfikir masa-masa depan, iaitu masa di akhirat, di mana di akhirat tidak ada orang yang tidak ada tempat orang-orang yang menurut hawa nafsu. Orang-orang yang menurut hawa nafsu, mereka tidak akan ada tempatnya di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang hina. Itu sebab Nabi pun bagi tahu, di dalam syurga itu kebanyakannya orang-orang yang miskin. Jadi orang yang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit, mereka ini ditinggalkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu tidak ada dah. Mereka sakit, mereka menderita, mereka susah. Kesemuanya ini menjadikan hawa nafsu mereka itu lari dari mereka. Yang tinggal pada mereka ialah akal fikiran. Di situlah mereka merenung, berfikir untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara kesimpulannya, semakin tinggi keselesaan seseorang itu, maka semakin banyaklah nafsu yang menguasai hati dia, dan semakin banyak kesakitan, kepedihan, tangisan, tidak selesa. Semakin banyaklah manusia berfikir, hatinya terpaut dengan pemikiran. Dengan hati itu berfikir dan terus berfikir, hati itu akan menjadi lembut dan akan mencari keridaan Allah